selamat sejahtera kepada semua warga kerja Kementerian Kerja Raya. Jadi bersama saya kali ini dalam Bin Back Talk siri yang kelima. Saya adalah Muhammad Afiq Faiz. Bersama saya adalah Encik Rahman Shah Putra dan juga Puan Fauziana daripada Cawangan Pengurusan Psikologi. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan satu topik yang bertajuk Pagi yang Gelap. Okey. Jadi sebenarnya bukannya kata pagi yang gelap tu macam lagu hujan tu. Lagu hujan tu samalah jangan saman kami pula. Tapi sebenarnya pagi yang gelap ni kita nak memetaforakan isu yang kita akan bawa, iaitu isu bunuh diri. Apabila kita bercerita tentang bunuh diri, kita rasa sedih lah. Okey, dalam profession kami sebagai kaunselor, kita sebagai kaunselor di Kementerian Kerja Raya, kita rasa sangat gusar, kita rasa sangat risau dengan keadaan yang sedang melanda masyarakat kita sekarang ni. Jadi sebenarnya kalau ikutkan kepada trend, ikut kepada isu-isu semasa, masyarakat kita sekarang ni sedang dilanda satu, orang kata bah ataupun banjir ataupun kita panggil sebagai tsunami. Okey, tsunami gejala bunuh diri apabila tekanan dia semakin tinggi dan sebagainya. Okey, jadi bersama saya, rakan-rakan sekerja saya Encik Rahman dan juga Puan Fauziana, kita akan mengupas apakah itu tentang bunuh diri, sebab saya yakin ada juga daripada tuan-tuan perempuan yang masih lagi tertanya-tanya, mungkin pernah dengar tentang apa itu bunuh diri dan sebagainya, tapi orang kata tak memahami sepenuhnya, okey, tentang apakah faktor punca kenapa orang nak bunuh diri, adakah ia ada kaitan dengan agama ataupun tidak dan sebagainya. Kita akan kupas dalam Bin Back Talk kita pada kali ini, Cik Rahman. Betul, boleh. Dia berkaitan dengan bunuh diri yang tuan-tuan dan puan, Cik Afiq dengan Puan Fauziana. Berkenaan bunuh diri ni salah satu perkara yang sangat-sangat membimbangkan sekarang ni kat Malaysia, negara kita, which is negara kita pun adalah negara yang berpaksikan negara Islam, tapi banyak kes-kes yang melibatkan seperti ini, bunuh diri. Bunuh diri ni banyak style. Ada yang gantung diri, ada yang terjun daripada bangunan dan banyak lagi. Mungkin kita boleh kupaskan berkenaan dengan apa faktor-faktor dia, apa statistik yang boleh kita lihat, kongsikan supaya kita lebih memahami dan lebih dekat untuk kita mengelakkan daripada komuniti kita menjerumus kepada bunuh diri ni. Yalah, mungkin kita tahu sekarang kan banyak isu-isu. Pada hari ini pun kita boleh lihat macam-macam isu kes bunuh diri. Baru-baru ni kita tengok kes yang kita tak sangka orang banyak kehilangan sebab kegawatan ekonomi sendiri. Betul. Kan. Mungkin faktor-faktor berikutlah. Disebabkan PKP yang kita alami sekarang, macam-macam isu kita boleh lihat lah sekarang ni, Encik Rahman. Ya, betul. Jadi tuan-tuan perempuan, apabila kita cerita pasal bunuh diri, okey, dia ada dua perkataan di situ. Kalau kita tengok pada takrifan dia, okey, bunuh adalah satu perbuatan, diri adalah akibat kepada individu tersebut. Okey, jadi mengikut pada Kamus Dewan, membunuh diri ni adalah ditakrifkan sebagai mengambil nyawa secara sengaja. Okey, secara sengaja. Okey, jadi benda ini sebenarnya dia mesti dengan ada niat. Dengan ada niat, okey, dia tak ada kata bunuh diri tanpa niat. Okey, sebenarnya kalau kata bunuh diri tu memang dia ada niat lah. Jadi niat tu sebenarnya kalau ikutkan lebih kepada psychological. Di mana kalau kita tengok kepada punca-punca nak bunuh diri tu, senang cerita semakin meningkatlah dalam kalangan masyarakat kita. Kalau kita tengok statistik yang paling latest pun, kalau kita tengok pada 2019 kalau kita tengok 2019, kes dia agak sikit lah, dalam 100 lebih sahaja. Dalam kes bunuh diri itu 2019, tuan-tuan perempuan, meaning dia 2019 di Malaysia kita ada lebih kurang dalam 188 kes. 188 kes bunuh diri, di mana ini adalah kumulatif daripada awal 2019 sehingga ke hujung 2019 di mana COVID-19 berlaku. Okey. And then pada tahun 2020 pula kita ada lebih kurang 226 kes bunuh diri yang dilaporkan di Malaysia. Jadi itu sehingga 2020, maksudnya peningkatan lebih kurang dalam 20% lah. Lebih kurang 20% peningkatan kes bunuh diri di Malaysia.
Ini adalah bunuh diri yang dah selesai membunuh diri, bukannya dilaporkan cubaan membunuh diri. Ini telah pun menghabiskan. berlaku. Ya, telah pun mengambil nyawa mereka sendiri. Jadi apabila kita lihat pada statistik ni, agak meruncing lah sebenarnya. Orang kata gejala, kita tengoklah kepada masyarakat kita semakin tenat sebenarnya. Jadi ada jugalah yang pernah bertanya soalan, kepada siapa kita nak blame benda ni? Kepada siapa kita nak salahkan kalau contohnya ada kes bunuh diri yang semakin berleluasa macam ni. Jadi benda itu kita letakkan kepada individu tersebut ataupun diri kita sendiri. Bila katakan berkaitan dengan bunuh diri ni, sebenarnya ada faktor-faktor dia yang perlu kita lihat. Tapi sebelum kita melihat pada faktor-faktor tu, sebenarnya bunuh diri ni akan dia tak semestinya dia, contohlah kita dalam keadaan murung terus bunuh diri. Tidak. Dia ada fasa-fasa dia yang mana kita perhatikan sebelum dia mengambil nyawa dia sendiri tu, mungkin dia ada cubaan untuk bunuh diri. Cubaan untuk bunuh diri sebelum dia cubaan dia bunuh diri, kebanyakan orang akan cuba untuk cederakan diri dulu, berani untuk cederakan diri dia dulu. Okey, macam schizophrenia. Betul. Dia cuba untuk rasa sakit, macam mana rasa sakit. Dan once rasa sakit, maybe dia tahu itu adalah cara macam mana dia sakit, so dia ambil langkah seterusnya dan seterusnya sehinggalah dia membunuh diri. Itu salah satu fasa ataupun step-step yang mungkin kita boleh tengok dan mungkin kita boleh kupas sedikit berkenaan dengan faktor-faktor bunuh diri. Betul. Kalau ikutkan bunuh diri, kalau kita tengok kan, bunuh diri ni sebenarnya ada orang selalu common lah. Kalau kita pada punca-punca bunuh diri, commonly orang akan cakap dia tertekan. Tapi sebenarnya ada pelbagai faktor orang bunuh diri. Betul. Dia hanya bukan kepada tertekan ataupun tekanan sahaja. Kalau ikutkan, pertama of course lah, the obvious reason kenapa bunuh diri adalah disebabkan oleh tekanan kehidupan. Okey, tetapi dalam tekanan tersebut ada pelbagai lagi cabang lain. Faktor-faktor lain Yes, yang menyebabkan dia cenderung untuk bunuh diri. Betul. Macam contohnya, dia tertekan disebabkan oleh isu kesihatan. Macam contohnya kita pun ada baru-baru ni kes yang dilaporkan yang menyayat hatilah, di mana ada seorang individu ni dia mengambil nyawa dia disebabkan oleh dia telah pun disahkan menghidap COVID-19. Jadi sebenarnya ini adalah di mana beliau tidak dapat lagi berfikir secara rasional, tidak dapat lagi membawa tekanan tersebut dan menyebabkan beliau mengambil nyawa beliau disebabkan oleh beliau ada masalah kesihatan. Belum lagi disebabkan oleh isu-isu yang lain, macam contohnya kita ada keuangan kan, apabila individu tersebut kehilangan, orang kata kehilangan orang yang tersayang. Ya, betul, disebabkan oleh COVID ke ataupun daripada penyakit-penyakit yang lain ataupun sebab kalau cakap keuangan tu mungkin dari segi hutang, bebanan hutang dan sebagainya. Mungkin kita tak tahu di sebalik isu-isu yang dialami oleh individu yang cenderung untuk bunuh diri ni, mungkin salah satunya daripada faktor-faktor dalaman sendiri. Faktor dalaman tu yang menyebabkan mereka agresif untuk terus mengambil langkah mudah untuk membunuh diri lah. betul. So mungkin kita boleh kongsikan sikit Cik Rahman dengan Boleh, Cik Afiq boleh. berkenaan perkara ni. Ada satu persoalan tau. Ya. Kali ni kalau kita boleh bincangkan satu persoalan ni, ada yang menyatakan macam mana kita nak tahu faktor orang tu bunuh diri, macam mana kita nak tahu apa sebab orang tu bunuh diri sedangkan dia dah mati pun. Macam mana kita nak tanya, dia dah mati, dah nyawa dah tak ada. So nonsense lah untuk kita kata apa faktor bunuh diri lah apa semua. Ingat tuan-tuan puan walaupun ramai yang mengambil nyawa, statistik kita ramai yang bunuh diri, memang kita tak boleh nak tanya orang yang bunuh diri, tidak. Tapi dalam statistik kita juga, dalam statistik dalam negara kita juga, ramai juga orang yang cubaan nak bunuh diri telah diselamatkan oleh penguatkuasa, bomba, polis kan. Which is daripada situlah kita dapat maklumat apa faktor dia, betul tak? Apa faktor dia, maksudnya apa faktor-faktor orang tu nak bunuh diri. Which is banyak faktor-faktor yang dikeluarkan oleh mereka yang mungkin kita boleh bincangkan. Tapi persoalannya persoalannya orang tu dah mati, macam mana kita boleh dapatkan maklumat, macam mana kita boleh dapat maklumat melalui apa yang maklumat yang kita ada. Mungkin daripada family dia, rakan-rakan yang berhampiran dengan dia. So dekat situ kita boleh observation dan mungkin kita akan bantu
dari segi ialah maklumat-maklumat yang kita boleh dapatkan, data-data tersebut untuk kita tahu kenapa dia cenderung untuk bunuh diri. Betul. Bercerita pasal keluarga kan. Okeylah, bila kita katakan pasal isu bunuh diri dan juga keluarga, kita seringkali terlupa ataupun kita terlepas pandang yang sebenarnya apabila kita mengambil nyawa kita sendiri ataupun ada berfikir untuk mengambil nyawa kita sendiri, masalah duniawi kita mungkin akan selesai pada takat itu. Tetapi masalah yang kita akan memberi kepada orang lain, okey, walau keluarga ke, orang berdekatan ke, dan contohnya kan. Contohlah saya ambilkan adalah masalah-masalah ni tak akan selesai. Okey, sebab dia akan menginfect kepada orang lain, dia akan menjangkiti orang lain. Seperti contoh saya berikan, okey, kalaulah seorang individu tersebut tertekan dan sebagainya, dia mengambil keputusan untuk terjun bangunan. Okey, tapi apabila dia terjun ke bangunan tersebut, dia tak tahu siapa yang ada di bawah bangunan tersebut. Manalah tahu tiba-tiba ada seorang ibu yang sedang membawa anak tersebut berjalan ke dan sebagainya, boom, jatuh. Hempap dia. Sama ada hempap dia tak apalah, hempap tu satu tragedi dan trauma. Tapi macam mana dengan kalau let's say dia jatuh depan budak tersebut, kepala dia pecah. Jadi dia akan menimbulkan trauma kepada budak yang tidak ada kaitan langsung dengan dia. Masalah dia. Itu satu yang kemungkinan mungkin terjadi melibatkan dua nyawa. Ya, mungkin jatuh hempap budak tersebut ataupun ibu tersebut ke, tak sepasal waktu jadi anak yatim dan sebagainya. Jadi sebab itulah bila kita nak buat satu tindakan, macam contohnya kita dah start fikir yang okeylah nak bunuh diri lah, habis masalah tu semua. Sebenarnya benda tu, masalah tu akan dibawa kepada orang yang terdekat kepada kita, rakan-rakan kita. Okay, cuba kita faham situasi di mana mungkin macam Cik Rahman kata tadi, ada orang tanya macam mana kita nak tahu apa punca orang tu bunuh diri. Kita tak akan tahu sebab dia akan bawa rahsia tu bersama dengan dia sampailah dia ke alam sana lah. Tapi apa yang kita tahu adalah apa yang ditinggalkan dia. Kalau dia ada keluarga, dia ada anak-anak, jadi benda itu yang ditinggalkan dia. Jadi daripada situ juga kita akan lihat betapa traumanya dia orang ni. Anak tersebut akan membesar tanpa seorang bapa contohnya, ataupun seorang ibu, sekadar ibu dia ambil nyawa dia dan sebagainya. Okey, kebergantungan mereka lagi dah tiada. Macam mana mereka nak rasakan sayang. Mereka juga akan start untuk adili dunia ni sebagai satu benda yang tidak adil. Kenapa dunia mengambil dia dan sebagainya. Jadi sebenarnya tindakan tu dia ada, kita panggil dalam psikologi sebagai domino effect. You jatuhkan satu, benda lain dia akan jatuh. Dan satu lagi pun, keluarga tu akan terkesan dengan persepsi orang, masyarakat sekeliling kan. Yang mana bila nampak je keluarga tu, itu bukan ke anak yang bunuh diri hari tu. So dari sikit demi sikit anak tu akan rasa, psikologi dia akan rasa tertekan, terganggu, and then boleh membawa kepada dia tak nak berjumpa dengan orang, kan, lonely kan. So benda ni boleh memberi efek juga kepada keluarga, macam Cik Afiq kata tadi lah. Betul. Jadi sebenarnya apabila kita lihat statistik kita tengok pada tahun lepas 226 kes dan sebagainya, kita lihat sebagai nombor 226 jika dibandingkan dengan 33 juta rakyat Malaysia. Okey, nombor tu taklah berapa tinggi kalau nak dibandingkan 33 juta dengan 226. Okey, tapi bezanya apabila 226 tersebut dia akan membawa kepada ramai orang lagi. Mereka ni ada keluarga, mereka ini ada rakan-rakan, mereka ni ada sahabat handai yang mana mereka ada attachment emotional dan sebagainya. Jadi mereka ini juga adalah one part of society yang diorang ada peranan mereka sendiri. Tapi apabila mereka tiada, mereka akan membawa sedikit apa yang berada dalam hati orang-orang yang di sekeliling mereka ini. Ada kecewa, ada sedih dan sebagainya. Jadi impact dia sangat besar tuan-tuan puan, kalau sekiranya kita tak bendung isu bunuh diri ni secepat mungkin. Jadi kalau kita tengok ada pelbagai lah isu-isu semasa yang kita lihat. Kalau kita tengok pada cara nak bunuh diri, macam saya pergi kursus untuk suicide prevention pun dulu pada tahun 2018. Saya tengok, saya belajar lah ada pelbagai cara. Yang the one thing yang saya belajar di situ adalah orang nak bunuh diri, dia akan jadi lebih kreatif. Dia akan bunuh diri dengan cara yang kreatif, yang orang tak salah sangka. yang orang tak sangka.
Sebab tu kita keluar statement. Kalau let's say lah, kita kan selalu suka sensasikan benda-benda macam ni kan, bunuh diri apa semua, kita laju je sebab kita nakkan excitement dengan dalam kehidupan kita. Tapi kita tak tahu pun tragiknya berlaku benda tu. Tapi macam contoh, kalau let's say wartawan tu datang, dia dapat berpeluang untuk interview kan, dia interview orang tu, isteri mangsa, anak mangsa kan. Ini yang saya katakan tadi, trauma kepada orang yang sekeliling. Masalah dah selesai bagi awak, tapi orang sekeliling ni tak selesai. Jadi dia pun interview, puan ada tak apa-apa yang ni. Lepas tu puan tu pun isteri mangsa pun bagi tahulah, saya tak ada pun benda pelik-pelik yang berlaku. Saya pun tak sangka dia seorang ayah yang baik dan sebagainya. Benda ni datang tak diduga. Sebenarnya that's why when I say suicide prone individuals are being more creative. Macam kita fikir, alah takkan nak gantung diri je. No. Sometimes benda yang simple dia telan klorok pun dah boleh mati. Betul. Dia telan klorok, kadang-kadang dia makan racun. Pil tidur pun boleh mati Ya. juga. Sometimes ada juga among yang saya pernah biasa buat sesi counselling lah, antara klien-klien saya pun yang prone kepada membunuh diri pun ada juga niat yang ni membunuh diri dalam jangka masa yang panjang. Maksudnya dia ambil tindakan untuk meracun diri dia supaya dia mati dalam jangka masa yang panjang. Sebab apa? Niat dia yang saya katakan tadi. Apabila dia nak membunuh diri, dia lihat pada niat dia. Niat dia adalah kenapa dia nak bunuh diri dalam tempoh masa yang panjang? Sebabkan oleh dia nak orang sekeliling dia nampak dia sengsara. Suatu kata orang nak bunuh diri ni sebenarnya bukannya okay, one day you hidup, the next day you out. Ada macam tu, kebanyakannya macam tu. Tapi ada yang lebih kreatif lagi, dia akan mencari jalan untuk nak menyebabkan dia boleh menyalahkan semua orang sekeliling dia. Bila kata macam tu kan, dah dia rasa macam cerita movie thriller pula kan. Betul. Tapi yelah, memang realiti dia macam tu. Fafau berkaitan dengan orang bunuh diri ni, dia orang sangat kreatif. Bukan apa, kreatif dia orang ni adalah dia orang akan mencari jalan yang mana lebih menarik untuk mungkin orang lain tahu, ataupun yang lebih menarik untuk dia rasa dia hilang takut untuk cabut diri dia sendiri. Contohlah macam gantung diri dia tak cari tempat-tempat yang sunyi ke apa, dia cari tempat-tempat, contoh macam yang kes yang baru-baru ni kan, seorang individu dia menggantung diri kat jambatan. Tempat tu taklah sunyi, tempat lalu lalang kot. Tapi itu adalah dipanggil kreatif dia untuk dia menunjukkan dia dah bunuh diri disebabkan oleh ni. Contohnya disebabkan oleh faktor-faktor yang Puan-puan kalau tengok pada isu bunuh diri ni kan, benda ni memang benda yang sensitif, benda yang kita kalau boleh kita kategorikan sebagai tabu lah, TABOO. Tabu, benda yang kita jarang cakap dan kalau boleh tak nak cakap langsung. Tapi disebabkan oleh keadaan dah pun berubah, dengan kita perlu adjust kepada pandemik, kita ada tekanan left, right and center datang kepada kita. Jadi benda tu is no longer a taboo. Sebab tu bila ada je yang bertanya pada kita kan kaunselor, ada yang tanya, cik, orang kata ada kaitan ke orang bunuh diri ni dengan kurang ilmu di dada dan sebagainya. Sebenarnya tak. Nak kata ada correlation atau kaitan antara dua tu, tak. Sebenarnya kita tak boleh nak stigmakan orang bunuh diri ni adalah orang yang kurang cerdik ataupun orang tak ada agama. Benda-benda macam ni sebenarnya sepatutnya ditinggalkan luar. Sebab tindakan bunuh diri ni lebih kepada apa individu tersebut rasa, experience at that moment. Saya pun tak nafikan kalau sekiranya ada tekanan yang tidak diuruskan dengan baik, emosi yang tidak diproses dengan baik. Benda ni boleh menjadi satu kita panggil sebagai satu kanser. Dia akan merebak, dia akan mempengaruhi pemikiran kita. Tak dapat lagi berfikir secara rasional. Itulah tindakan yang kita ambil sebenarnya. Mungkin ada di kalangan masyarakat akan berkata, dia ni orang akan assume lah, dia ni tak ada iman ke untuk kenapa dia bunuh diri, dia tak cukup iman ke, ada berkait tentang hukum agama ke Cik Afiq? Kalau ikutkan kepada pengalaman lah, saya bercakap berdasarkan pengalaman. Tak ada pun kaitan antara orang nak bunuh diri dengan kurangnya iman sebenarnya. Sebab apa saya cakap macam ni? Sebab saya tak nampak ada hubung kait orang yang nak bunuh diri dengan kurang agama. Sebab ada je orang yang ada ilmu agama yang nak bunuh diri.
sebenarnya. Mungkin disebabkan niat katakan tadi kan. Betul, sebenarnya tekanan tadi dan niat dia. Macam contohnya saya pun ada pernah jumpa dengan klien-klien saya yang mana dia tinggi ilmu agamanya tapi dia seorang yang pemukul isteri dan anak dia. Tapi kalau dia mempraktiskan apa yang dia dah ada dalam ilmu agama dalam dada dia, kemungkinan besar dia tidak akan melakukan benda tersebut. Tapi mungkin juga disebabkan oleh tekanan ataupun dia punya emosi tersebut tidak diproses dengan baik, dia berlaku sedemikian sebab dia tidak boleh berfikir secara rasional. Jadi sebenarnya tak ada kaitan lah saya nampak, okay, dengan antara orang yang ada agama dengan nak bunuh diri. Sebab saya pun pernah juga ada statement keluar daripada one of my client yang ada cenderung untuk bunuh diri. Dia kata, cik, saya pernah pergi ustaz, tapi ustaz kata awak ni kurang ilmu rohani. Dia kata awak kena belajar agama, awak kena baca Quran. Dia kata saya sampaikan satu tahap, dia kata dia dah berhenti kerja, bukan berhentilah, dia ambil cuti tanpa gaji, something like that. Dia pergi ke madrasah, dia belajar benda tu je 24 jam. Sampai satu hari tu dia tak tidur. Dia baca Quran dan sebagainya, tapi hati dia tetap sama, nak bunuh diri. Jadi dia kata kat mana ada kebenarannya? Saya accept tak ada pun sebenarnya. Jadi stigma masyarakat kita kepada individu ni kena diubah sebenarnya. Tak ada kaitan langsung. Jangan kaitkan antara agama dengan dia nak bunuh diri. Bukan saya kata agama tu tak penting. Agama tu sangat penting. Hubungan kita dengan Tuhan. Hablum minan nas dengan hablum minallah, kita nak kena jaga. Tapi masalahnya jangan kita assume benda tu adalah satu benda yang betul disebabkan oleh tanggapan kita. Salah tuan-tuan puan. Itu yang saya katakan, kalau let's say you berikan satu tanggapan tu kepada individu, macam mana dekat dengan keluarga dia? Betul. Dan salah satunya pun faktor penghayatan pun penting juga kan. Penghayatan, once kita seorang yang mementingkan agama, tapi dalam penghayatan agama tu lagi penting, supaya kita dapat cegah diri kita dan dapat kuatkan diri kita dari segi macam tu lah kan. So untuk faktor-faktor secara saintifik lah Cik Afiq kan, macam tadi secara spiritual kan, faktor-faktor secara saintifik ni apa yang membuatkan bila seseorang tu cenderung untuk melakukan bunuh diri? Okey. Kalau kita tengok pada faktor-faktor saintifik, kalau saya branch out kan sikit saintifik tu, kita pergi kepada chemical. Okey. Dalam badan kita memang ada chemical. Ini memang saintifik lah, 100% proven. Kita ada kimia dalam badan kita yang mana kita panggil sebagai hormon. Jadi benda-benda ni yang regulate semua benda dalam badan kita. Kurang hormon A, badan kita akan jadi macam mana. Kurang hormon B, badan kita jadi macam mana. Okay, this is where apabila kita tengok pada kes-kes yang nyata, macam contoh skizofrenia. Skizofrenia, one of the branch of psychosis punya problem lah, ataupun disorder, kecelaruan. Kita tengok pada skizofrenia, kita masyarakat dulu, kita terus jump, kita bagi tahu skizofrenia orang gila. Kan? Paling tidak pun tak boleh buat apa, kita biar dia berjalan, jalan tepi-tepi sungai, tengok besok dah terapung dah. Tak tahu lah orang kata bunuh diri ke, dia tak boleh berenang ke, lemas ke apa dan sebagainya. Tapi macam tu lah. Itu tanggapan kita dulu. Tapi setelah lama kita dah pun mencaknakan ilmu psikologi, kita caknakan tentang kesihatan mental, kita tahu sedikit tentang skizofrenia. Tak ada lagi dah kata orang gila ke apa pun, tak ada. Kita dah boleh point out, okay, ini adalah simptom skizofrenia, dia ada skizo. Jadi apabila skizo tu berlaku, kebanyakannya adalah 30% je genetik. Tapi sebenarnya another 70% tu kebanyakannya adalah lebih kepada tekanan dan juga kimia dalam badan. Hormon tidak stabil. That's why apabila mereka ada skizo, ubatan-ubatan yang diberikan kepada skizofrenia pun adalah untuk regulate, kita panggil sebagai neurotransmitter dalam otak kita, untuk dia rembeskan hormon dengan baik dalam badan supaya dia boleh berfungsi, dia boleh berfikir dan sebagainya. Jadi that's why apabila kita tengok kepada kes-kes bunuh diri, okay, ketidakseimbangan hormon pun memainkan peranan juga. Contoh, kita tertekan, kita jarang makan, kita jarang tidur, kita jarang bersosial untuk meluahkan perasaan, untuk nak regulate your emotion for your body to feel better dan sebagainya. Kekurangan hormon tersebut pun boleh menyebabkan you ada tendensi untuk bunuh diri. Sebabkan kemurungan yang dialami Yes. oleh somebody sendiri kan. You rasa tak cukup Tak cukup, sebenarnya. Badan you tak boleh nak regulate. You rasa nak happy tapi tak boleh happy sebab badan you tak sampai. Endorfin tak dirembeskan dengan betul. Yalah,
cakap berkenaan dengan faktor bunuh diri, salah satu aspek macam Puan Fauzana tadi kata pasal kemurungan, betul kan? Pasal kemurungan ni dia nak jadi kemurungan pun banyak faktor juga Jafi. Betul. Sebab dari segi tekanan, dari segi persepsi orang sekeliling, dia membuatkan seorang individu tu akan jadi depression secara mendadak. So dari segi depression, kalau mungkin Puan Fauzana ke Encik Afiq boleh terangkan, depression ni berapa banyak percentage yang boleh membuatkan orang tu akan jadi bunuh diri? Adakah semua orang depression tu akan terus bunuh diri ataupun macam mana? Okey. Baiklah, tak apa, saya ni dulu. Nanti Puan Fauzana sentuh sikit. Okey, kalau ikut pada persoalan tadi, it's a very good question. Kalau kita tengok pada patient yang ataupun klien yang ada depression, not 100% of them nakkan bunuh diri. Tetapi saya boleh yakinkan the maximum number of patient tersebut akan berfikir tentang untuk membunuh diri. Tapi tak kesemuanya akan terus go through dengan pembunuhan diri tersebut. Sebab apa? Kebanyakan klien-klien yang saya uruskan, saya cuba bantu sebagai kaunselor, mereka ni banyak ada katakan ujar-ujar perkataan atau pernyataan yang cenderung untuk membunuh diri. Tapi dia ada cenderung bunuh diri / cenderung mencederakan diri sendiri. Contohnya dia orang dah start kelar tangan, dia orang dah start untuk mencederakan diri. Jadi bila kita tanya kenapa you nak kelar tangan apa semua, dia kata itu simbolik. Masa saya kelar tangan saya tu, saya tak rasa apa pun. Dia tak rasa sakit. Simptom schizo kan? Dia dah terlalu depres. Dia minda dia dah tak boleh lihat darah yang mengalir tu sebagai satu benda yang sakit. Tetapi dia boleh lihat yang darah keluar tu adalah sebagai kesakitan dalam diri dia, secara emosinya keluar mengalir daripada badan dia. That's why dia cuba buat macam tu. Sebab tu apabila masyarakat kita selalu kita tengok kan, label individu-individu ni macam nakal perhatian. Diorang ni buat sebab nak perhatian, diorang buat ni sebab mak bapak tak bagi perhatian dan sebagainya. Sebenarnya it's not about that. Boleh dikatakan majoriti daripada mereka ni berbuat demikian sebab mereka nakkan kesakitan tu keluar. Mereka nak secara literally nakkan kesakitan tu keluar. Ya, sebab dari segi dalaman dia tak boleh nak menonjolkan kesakitan tersebut ya. Yes. Tu dia akan menunjukkan dari segi mencederakan diri sendirilah. Yes. Itu adalah prevalent ataupun kita panggil sebagai simptom awal pada bunuh diri. Maksudnya mencederakan diri. That's why apabila kita adalah parents, rakan, jiran ke, kalau kita tahu ada kes-kes macam tu, ambillah inisiatif untuk membantu, sama ada mendengar ke ataupun paling tidak pun rujuk kepada pakar yang ada, supaya benda tu tidak naik kepada next stage ataupun next level, iaitu daripada mencederakan diri kepada cubaan untuk bunuh diri. Betul. Saya setuju dengan pendapat Cik Afiq dan Puan Fauzana berkaitan dengan orang depression ni, kadang-kadang dia ke arah berfikir bunuh diri. Sebab saya sendiri bila saya jalankan sesi psikologi, sesi intervention counselling bersama dengan klien, ada pernah satu kes tu saya dapat kes yang mana dia sebenarnya dah menghidapi depression, which is dia cuba untuk cari orang nak berkongsi, nak luahkan, tapi tak ada siapa yang boleh dengar, sehinggalah dia berjumpa dengan pegawai psikologi dan meluahkan yang mana dia ni memang kalau ikutkan dia punya simptom, memang dah nampak dia ada depression level yang severe lah, which is dia dah boleh menangis tiba-tiba, dah berfikir ke arah untuk mencederakan diri. Tapi dalam masa yang sama, Cik Afiq, tuan-tuan dan puan sekalian, mereka yang depression ni sebenarnya sebab apa dia orang depression? Sebab satu yang saya dapat daripada kes ni, dia tak dapat nak luahkan apa yang dalam diri dia kepada orang lain. Dia tak dapat nak luahkan, tak ada siapa yang boleh dengar dia, tak ada siapa yang boleh untuk dia bercerita, luahkan. That's why dia simpan sampailah benda tu terpendam. Jadi bila once dah meletup, dia rasa macam diri dia dah tak berguna. Once dia rasa diri tak berguna, dia akan rasa hidup ni dah tak bermakna lagi untuk dia. That's why orang yang depression ni, macam Cik Afiq tadi kata, orang depression ni mungkin dia akan cenderung ke arah untuk berfikiran bunuh diri, sebab dia dah fikir tak berguna. Tapi ada juga persoalan Cik Afiq, Puan Fauzana,
persoalan yang mana ada yang mengatakan ni lah cakap-cakap orang luar lah kan. Kenapa orang tu depression, dia nak bunuh diri? Kenapa? Kita tengoklah bab-bab yang mana gelandangan yang berkeliaran dekat sekitar KL, yang mana kita nampak dia macam orang gila. Kenapa dia boleh teruskan hidup? Kenapa dia tak give up dengan hidup dia? Walaupun dia depression, yes maybe dia depression, sebab tu jadi macam tu kan. Sebab dia jadi cakap sorang-sorang semua. Tapi macam mana dia boleh teruskan hidup? Dia tak ambil nyawa dia. So boleh tak ada ni tak kita boleh bincang tak? Boleh. Kalau ikutkan persoalan tu agak common lah. Macam contohnya kenapa individu-individu gelandangan, kita ambil contoh. Gelandangan ni kenapa dia tak ada tendensi nak bunuh diri? Sebenarnya. Okey, sebab apa? Satu, saya boleh komen adalah sebabkan oleh keadaan. Okey, keadaan yang dialami individu tersebut. Satu, apabila gelandangan-gelandangan ni dia dah pun masuk dalam persekitaran atau environment yang sedemikian. Okey, it can create a resilient dalam individu tersebut. Okey, yang keduanya berbeza dengan orang yang ada depression. Okey, kebanyakan saya pun tak nafikan gelandangan pun ada depression sebenarnya. Cuma kita je tak tahu sebab mereka ni jarang datang berjumpa dan sebagainya. Okey, tapi kalau ikutkan pada orang yang biasa yang ada kerjaya dan sebagainya, itu adalah satu environment yang selesa bagi diorang. Tetapi apabila mereka, contoh kita ambil keadaan pandemik sekarang ni lah. Dulu sebelum pandemik mungkin individu tersebut ada kerja yang bagus, hidup mewah, makan macam-macam, keluar berjalan tak berkata-kata tempat lah. Jadi apabila pandemik tu berlaku, kehilangan kerja. Contohnya bila dia dah hilang kerja, dia dah hilang purpose dan sebagainya, ada banyak faktor psikologi yang masuk tau. Kita tak boleh nak tengok individu yang bunuh diri sebab hilang kerja. Okey, kita lihat itu adalah sebagai headline dalam surat khabar sahaja. Tetapi apabila individu tersebut ambil keputusan untuk bunuh diri dia, ada banyak faktor. Okey, kita tengok dalam headline, contoh pemuda A membunuh diri disebabkan oleh diberhentikan kerja. Itu kita lihat secara luaran. Tapi apabila kita lihat ke dalam lagi, maksudnya faktor psikologi. Okey, kemungkinan besar individu tersebut mengambil keputusan tersebut sebabkan mereka dah tak lagi rasa berguna dalam society tersebut, ataupun tidak rasa akan diberikan peluang lagi, ataupun merasa kecewa kerana tidak dapat memberikan sesuatu yang baik bagi keluarga mereka seperti mana mereka pernah buat dulu. Okey, kekecewaan, putus asa tuan-tuan puan. Bunuh diri ni ada kaitannya dengan putus asa. Macam anxiety, kebimbangan, kita ada kait rapat dengan fear, ketakutan. That's why kita ada anxiety, the main root cause. Tapi untuk bunuh diri adalah giving up, you putus asa. Okey, macam Cik Rahman kata tadi, adalah kaitannya antara orang yang nak bunuh diri dengan dia nak mendengar dan sebagainya. Tetapi kebanyakan orang yang ditolak ke arah bunuh diri tersebut, oleh diri mereka sendiri, lebih kepada apabila mereka lihat tiada jalan keluar lagi. Pergi orang kata ambil loan pun tak boleh nak selesai masalah dia. Bagi tahu dengan keluarga pun, keluarga tak boleh bagi jalan keluar dan sebagainya. So dia tak nampak yang sebenarnya ada jalan yang lain lagi. Diorang dah berputus asa. Mungkin komitmen dia terlalu tinggi, menyebabkan somebody tu ataupun seseorang individu tu mengambil jalan mudah untuk membunuh diri lah. Betul. Salah satu kalau macam kita perhatikan kan, kalau macam persoalan Cik Rahman tadi berbeza dengan gelandangan kan. Okey, mungkin kalau kita tengok ada juga di kalangan orang gila, jarang kita dengar orang gila bunuh diri. Okey, nampak tak? Kenapa orang yang normal, macam kita, ada kejayaan dan sebagainya, disebabkan ada faktor-faktor sedikit kekurangan yang musim pandemik ni menyebabkan dia ambil jalan mudah untuk bunuh diri. Tapi berbeza juga dengan gelandangan dan orang gila. Kita jarang dengar kan, dia orang pun jarang kita dengar orang gila bunuh diri, gantung diri, jarang dengar. Tapi memang ada lah kan. Tapi adakah benda itu satu kata apa, yang membolehkan, maksud saya perbezaan antara distress mereka dengan distress orang yang ada masalah. Betul. Macam saya katakan tadi lah, orang yang gelandangan ni, mereka dah terlalu lama dalam situasi tersebut. Okay, that's why it creates a sense of resilience tau. That's why diorang kena cerca ke, diorang kena halau ke, diorang kena apa ke,
Diorang rasa dah tak kisah dah. Dah lali kan. Sebabkan oleh mereka, bagi mereka priority untuk orang gelandangan ya, dia jadi topik orang gelandangan tiba-tiba kan. Tak apalah, kita sentuh sikit. Salah satu masyarakat Tak apa, kita sentuh juga sikit lah kan. Reality dia. Realiti sebenarnya. Kenapa bila kita halau orang gelandangan, dia buat muka tak tahu, dia buat muka toya je. Okey lah, hantarlah aku pergi tidur tempat lain, contoh. Dia tak ada rasa tekanan ke? Sebabkan oleh resilient tadi. Bukan kata diorang ni resilient tu diorang bagus, tidak. Tetapi apabila kita panggil bahasa layman kita, dia dah lali lah. Tapi cuba kalau kita halau orang yang berkejaya, orang yang okey, orang yang bukan gelandangan, halau dia keluar, dia akan rasa something. Satu, dia akan rasa malu. Kedua, dia akan rasa kecewa. Dia akan rasa marah. Sebab dia rasa dia ada tempat dalam masyarakat tersebut. Dia mungkin tak ada terima kenyataan lah ketika tu kan. Yes, kita panggil sebagai expectation and pride. Kita ada pride. Tapi apabila individu-individu yang gelandangan ni dilakukan seperti yang biasa, mereka dah tak kisah. That's why kita nampak diorang pun bercupang camping dan sebagainya. Sebab diorang tak rasa diorang ada tempat dalam society tersebut. That's why diorang rasa dia better hidup dalam keadaan dia sendiri. Jadi diorang lebih fokuskan kepada survivability. Survive. Cara untuk nak bertahan. Tetapi orang individu kita yang dah terlalu selesa, kita panggil terma kita adalah complacent. Kita dah selesa, kita dah kejaya dan sebagainya. Tapi bila ada satu musibah yang menimpa, kemungkinan besar orang yang resilient dia tinggi, dia akan dapat bertahan. Okey, dia akan tak apa, aku akan cuba. Dulu aku pilot, sekarang ni aku buat burger je, contoh. Kan? Jadi kita boleh cope dengan taraf keuangan tersebut. Mungkin juga dulu dia ada gaji berpuluh ribu, sekarang ni dia jadi gaji hari, contoh jualan burger tersebut. Tapi dia boleh bertahan sebab dia kata cukup aku ada nyawa, aku punya keluarga, ada kawan-kawan yang menyokong. Selagi boleh makan, boleh Kan? Tapi setengah orang individu yang lain, kemungkinan besar diorang tak dapat pun nak terima keadaan tersebut. Diorang kata macam aku ada lifestyle yang nak kena maintain dan sebagainya, ataupun tekanan daripada keluarga ke mungkin, abang kenapa tak cari kerja, abang kenapa tak ni, contoh kan. Ada juga macam tu, ataupun paling tidak pun bukan secara sengaja. Balik rumah je, ayah nak makan ni, dia pun rasa wah sedihnya, nak bagi anak makan pun tak boleh. Jadi benda tu dia akan makan dalam dia secara sedikit-sedikit. Kalau gelandangan dia tak fikir pun, dia nak makan apa, makan, kau nak makan apa lantak kau lah. Lebih kurang macam tu lah. Tapi kan ada satu, kita melihat dia kepada ini jabatan yang tak formal lah, jabatan netizen kan. Ada bila di media-media sosial diutarakan berkaitan dengan post-post yang mana anda kata kita ataupun individu tu mempunyai masalah dari segi kemurungan ataupun dari segi psikologi ke, diberhentikan kerja ke, dah tak boleh nak hidup ke. Ada saya baca dan saya nampak orang kempen kibarkan bendera putih. Which is bendera putih tu nampak bendera putih ni kalau ada contoh lah, kita ni rasa macam dah tak boleh dah nak survive, hilang kerja, kewangan dah tak ada apa semua, kibarkanlah bendera putih tu maksudnya lah kot, dekat depan rumah. Maybe ini salah satu cara macam mana masyarakat nak tahu dan masyarakat nak bantu kan. Contohnya kalau anda kata tak ada just berdiam diri sahaja, orang yang ni lah, dah tak ada kemampuan ni, dia just berdiam diri saja, orang society tak tahu. Even sebelah rumah kita pun kita tahu dia hilang kerja, tapi kita tak tahu dia sebenarnya dah tak boleh nak survive. Tapi once dia tak bagi tahu, macam mana kita nak tahu kan. Tapi dengan kempen yang wujud dalam media sosial ni, kibarkan bendera putih ni, maybe ini salah satu cara macam mana kita nak tahu dan kita nak bantu orang-orang yang dah tak ada capability untuk inilah. Tapi mungkin kan? Orang yang mengalami perkara tersebut, yang ingin membunuh diri, rasa mungkin kita kena, yang macam katakan tadi ada kempen kan. Tapi adakah dia orang alert ataupun tahu mengkibarkan bendera putih tu perlu untuk dia bagi tahu kepada semua orang lah, masyarakat. Kempen kibar bendera putih ni adalah kempen yang macam Cik Rahman beritahu tadi, kempen yang diperkenalkan, satu movement lah, kita panggil sebagai satu movement, disebabkan oleh isu bunuh diri ni semakin meningkat. Jadi apabila semakin meningkat, even walaupun bukan profession membantu seperti kami kaunselor ni pun, orang lain masih lagi concern dengan masyarakat setempat dan sebagainya. Jadi mereka nakkan membantu individu-individu yang mungkin mengalami isu-isu depression yang boleh lead kepada bunuh diri dan sebagainya.
Jadi disebabkan oleh ada movement macam ni, yang saya rasa ada satu movement yang pergerakan yang sangat penting lah sebenarnya untuk kita support masyarakat kita. Selain daripada professional help yang macam kita berikan pada warga kita dan sebagainya sepanjang tempoh PKP dan juga pandemik ni, masyarakat setempat juga perlu mainkan peranan lah sebenarnya. Ini adalah satu pergerakan yang sangat-sangat baik. Satu alternatif ya netizen war-warkan untuk supaya kita memberi kesedaran kepada masyarakat kita berkenaan perkara ini lah. Sebab kebanyakan, macam yang saya katakan tadi, kebanyakan daripada isu bunuh diri yang tuan-tuan puan-puan, mereka berlaku tanpa diduga. Tiba-tiba, let's say lah, sebab sekarang ni pun saya yakin semua orang duduk rumah, semua orang akur dengan keadaan sekarang dan sebagainya. Jadi bila masing-masing duduk di rumah masing-masing, kita tak tahu apa yang berlaku dalam tu. Jadi bila saya katakan tadi orang nak bunuh diri, ni benda yang sangat menyayatkan hati. Saya kadang rasa sedih bila kita cerita pasal benda ni. Okey, bila dia nak bunuh diri, saya pernah katakan tadi, diorang akan jadi kreatif. Kita tak tahu pun apa berlaku dalam isi rumah tersebut. Mereka sekeluarga ni masih hidup ke, ataupun mereka semua dah pun hidup gas ke, tiba-tiba dah kiok 3 hari. Kita tak tahu dah jadi mayat ke, dah busuk ke apa dalam tu, kita tak tahu. Sebab kita nak masuk pun tak boleh dan sebagainya. So movement ni adalah satu movement yang sangat baik, di mana walaupun sebagai jiran kita tak encourage lah untuk pergi berjumpa dan sebagainya, tapi at least kalau boleh kita tahu tentang keadaan isi rumah tersebut. Saya selit sedikit Cik Afiq, yang sebelum ni kita ada sebab musim pandemik ni, kita tahu kat warga Indonesia kan, baru-baru ni kita ada dengar berita yang mengenai, saya ada tengok YouTube lah, yang di kalangan isi rumah tersebut tidak mampu, ada masalah kewangan dan tidak mampu untuk menyara anak-anak, dan terpaksa membunuh, orang kata dengan cara membunuh anak-anak masing-masing dengan menggantungkan, membunuh diri lah untuk kurangkan kos. Ya, untuk mengurangkan kos, beban, bebanan dan kesetaraan hidup mereka sendiri. Itu kat situ kita boleh lihat lah betapa pentingnya orang kata apa, kos ekonomi yang sepatutnya diorang kena. Yalah, kita tak tahu nak persalahkan kepada siapa. Dalam kes macam ni memang kes bunuh diri lah. Kita tak boleh nak tuding jari kat siapa-siapa, sebab tindakan tu adalah tindakan individu, dan tekanan itu adalah tekanan peribadi mereka sendiri. Okey, tapi dalam kes macam ni kita boleh mainkan peranan kita. Satu, sebagai profesional. Yang kedua, sebagai masyarakat setempat. Macam kempen naikkan bendera tersebut, and then kerajaan pun melalui Kementerian Kesihatan Malaysia, kita ada pegawai psikologi, kaunselor, kita ada pelbagai lagi sistem bantuan sokongan psikososial yang boleh membantu. Paling tidak pun kalau tak menyelesaikan isu tuan-tuan perempuan, at least berilah ruang kepada diri sendiri untuk menjalani terapi, untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang macam mana cara untuk nak mengatasi ataupun tidak pun mengawal isu-isu yang dialami masing-masing. Jadi sebenarnya platform tu dah ada, cuma mungkin masyarakat kita tidak lagi, orang kata apabila dah putus asa kan, tidak rasa benda tu sebagai satu alternatif yang baik lagi. Mungkin tidak diberikan, orang kata, galakan yang baik daripada masyarakat dan sebagainya. Ataupun mungkin kalau dia dah letak bendera putih tu, mungkin juga orang tahu okey, dia ni ada problem. Problem apa tak kisah, tak cukup makan, mungkin ada yang lebih sedikit rezeki, dia akan cuba membantu. Ataupun kalau let's say dia kata dia dah start rasa depressed dan sebagainya, mungkin boleh panggil pihak berwajib untuk datang melawat, contohnya doktor ke, psikiatri ke dan sebagainya. Jadi at least pemberitahuan, sebab benda ni berlaku secara tidak diduga. Tengok-tengok je, one fine day you dah jadi statistik dah. Daripada ada nyawa, ada keluarga, ada rezeki, ada peluang untuk hidup, tiba-tiba you jadi statistik. Sebab kita nampak peningkatan peningkatan daripada tahun 2019 188 meningkat, tapi ini masa tu 2019 masih belum pandemik lagi Betul. Sekarang ni dah meningkat masuk musim pandemik ni. Kita tak tahulah tahun 2021 apa akan jadi. 2021 saya yakin, saya jangka dah akan naik lagi, meningkat lah sebenarnya. Saya nampak macam peranan kerajaan pun penting juga kan, dari segi macam mana nak wawarkan untuk prevention ke arah bunuh diri ni. Macam sekarang ni, daripada tahun lepas sampai sekarang kita selalu meletakkan, mewawarkan prevention tentang COVID-19, apa semua kan, tentang penularan. Why not kita tambah satu lagi pengewawaran ataupun pengiklanan yang mana untuk prevent
aktiviti-aktiviti yang seakan bunuh diri macam tu kan, supaya satu untuk kesedaran dari segi masyarakat kita, yang kedua dari segi pengetahuan tentang apa faktor-faktor bunuh diri tersebut, dan once masyarakat dia tahu apa simptom-simptom atau faktor-faktor yang boleh diorang tahu tentang diri diorang, tentang ke arah bunuh diri, maybe diorang ada cara macam nak bantu diri diorang kan. Mungkin kita dah boleh ke arah itu. Betul. Untuk mewar-warkan ke arah prevention terhadap bunuh diri tersebut. Saya optimistik lah. Dalam keadaan sekarang ni saya optimistik yang sebenarnya ada pelbagai lah orang kata inisiatif daripada kerajaan sendiri lepas ni tentang cara untuk menangani bunuh diri. Sebab isu ini bukan hanya boleh digalas oleh kerajaan seorang saja. Tapi sebenarnya dia adalah boleh digalas bersama-sama masyarakat, pihak NGO dan sebagainya. Sebab kita nak katakan orang bunuh diri kita salah kerajaan. Jangan dipolitikkan isu-isu psikososial ni. Sebab dalam isu-isu membunuh diri dan sebagainya, politik tidak pun memainkan peranan penting, tapi lebih kepada insaniah individu tersebut. Jadi apabila kita menjadi seorang jiran yang ambil tahu, okey, jiran ambil tahu, bukan kata sibuk tepikan orang maksudnya kita dah nampak ada simptom-simptom dia daripada awal dulu dia ceria, tapi lepas Covid ni dia jadi lebih tertekan ke, kita nampak dia murung, dia dah start serabai ke pakai dan sebagainya. Kita tahu ada something wrong kat situ, so kita ambil tahu. Kita ambil tahu ke, paling tidak pun kita bertanya khabar dan sebagainya. So sebagai individu pun kita perlu sensitif dengan isu ni. Maksud saya sensitif bukannya tak ambil tahu langsung, tapi lebih sensitif tu maksudnya sensitif kepada tindakan kita sendiri. Macam contohnya dulu ialah zaman-zaman ada kamera Instagram apa semua kan, makan sikit snack gambar, makan sikit snack gambar. Kan kita status macam-macam. Lepas tu kita post lah kan, kita tak tahu dalam kawan-kawan kita tu ada juga yang dah 3 hari tak makan. Mungkin golongan yang sederhana. Ya, mungkin dia orang biasa makan makanan macam tu, macam kita makan biasa, tapi apabila kita up status dan sebagainya, mungkin itu akan memberikan satu kesan kesan buruk pada dia. Macam kata okey, dulu aku biasa makan benda ni, sekarang ni anak aku nak makan Coco Crunch pun aku tak boleh nak beli. Dan sebagainya. Dia ada juga dalam akhbar kata dah berapa lama dah orang tu makan kulit ayam je. Kan kesian. Jadi sebagai masyarakat pun kita kena lebih sensitif kepada apa tindakan kita untuk membantu sebenarnya untuk membendung benda ni daripada berlaku. Banyak trend-trend dalam masyarakat kita sekarang dalam KF dengan Puan Fauzana berkaitan dengan saya bercakap tentang media sosial. Yang mana kat FB, Instagram, TikTok, yang mana ramai juga masyarakat yang prihatin, yang mana diorang selalu membuat post berkaitan dengan siapa-siapa yang memerlukan bantuan dari segi kewangan ke, makanan ke, sila hubungi saya. Which is ada individu dari kalangan masyarakat kita yang prihatin terhadap orang-orang yang memerlukan di dalam masalah isu pandemik sekarang. So sekarang ni kita nampak masyarakat kita dah makin cakna berkaitan dengan kita jaga kita. Which is siapa yang perlukan bantuan, tak apa, bagi tahu je lah. Kita akan bantu apa yang termampu untuk kita. Apa yang termampu dari kita. Sumbangan untuk bantu masyarakat. Tak semestinya NGO sahaja kita perlu untuk tunggu untuk dia bagi sumbangan. Tak semestinya kerajaan sahaja. Kita pun dari segi individu dalam masyarakat pun boleh cuba untuk ke depan dan memberikan apa-apa sumbangan yang kita mampu untuk kita berikan kepada orang yang memerlukan. Paling penting tu sebenarnya dalam kes bunuh diri ni, faktor dia memang pelbagai lah. Kita nak ulaskan satu persatu tu saya rasa memang agak sukar lah. Dia lebih kepada agak complicated sebab dia 1001 cara. 1001 cara, 1001 reason kenapa you nak bunuh diri you. Jadi tak adil juga apabila kami nak bercakap tentang bunuh diri, punca dia adalah tekanan sahaja. Tak, sebenarnya putus asa ada, pelbagai lah. Putus cinta pun ada. Putus sahabat pun boleh. Baru-baru ni pun SPM result keluar pun dah start dah bunyi-bunyi kata ada nak bunuh diri pun ada sebab tak dapat 1A. Lebih kurang lah. Jadi ada pelbagai cara dan juga faktor yang menyebabkan kenapa orang nak bunuh diri. Jadi agak tabu kepada masyarakat kita untuk diorang disclosekan info tersebut. Tapi tak menjadi satu masalah untuk kita bendung isu-isu ni sebenarnya.
Jadi saya harap sebelum kita masuk pada segmen kita yang seterusnya iaitu Q&A. Okay, betul. Kita ada Q&A, beberapa soalan. soalan lah. Jadi saya harap tuan-tuan dan puan warga kerja kita ni supaya kita dapat lihat sebenarnya kita punya resilient, kita punya tahap, sebab kita nak kata kita ada ada tekanan kita walaupun kita ada dapat kerja gaji penuh lagi dan sebagainya. Sebagai pejabat awam, kita tak dapat nafikan bekerja dari rumah tu sendiri pun dah satu tekanan juga. Jadi uruskan tekanan dengan betul. Tekanan dia boleh pergi pada sesuatu yang lebih buruk. Sesuatu yang lebih buruk akan jadi lebih buruk lagi. By the end of the day, the last point of you punya train station tu adalah bunuh diri. Destination you yang terakhir tu adalah bunuh diri. So sebelum train you sampai ke sana, apa kata you uruskan train you supaya you ambil train tu bawa ke jalan yang lain. Okay, jadi saya rasa kita boleh masuk ke Q&A kot. Q&A lah. Apa-apa lah start dulu. Nak saya ambilkan ke? Oh, tak apa, Boleh? cabut dulu. Okay. Saya minta maaf ya. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama diutarakan daripada JKR sendiri, JKR Malaysia. Boleh ke kalau kita nak bantu orang bunuh diri katanya? Jika ya, bagaimana caranya, tuan? Okey, ada dua soalan dekat situ. Ya. Boleh ke? Tak, maksudnya ada dua Kita makna bantu. tu. Satu, saya Kita yakin yang bertanya tu dia mungkin ada macam mana cara nak membantu sekiranya orang tu nak bunuh diri, nak bantu dia supaya hindar dia bunuh diri kot. Sebab kalau baca satu-satu macam mana nak bantu orang tu bunuh diri. Macam mana nak tolong orang tu bunuh diri. Bukan. Soalan tu dia ada dua double meaning tu. Satu tu mungkin dia nak bagi tahu bagaimana caranya untuk membantu sekiranya ada orang yang kita dah kenal tu nak ingin membunuh diri. Itu betul sebenarnya. Bagaimanakah caranya kan? Yes, sebab tu confusion kadang-kadang orang kata confuse pun jadi masalah juga. Jadi kena faham. Jadi apabila dengan soalan ni, saya yakin tuan-tuan perempuan macam mana cara kita nak bantu orang tu. Pertama sekali sebagai individu yang rasional dalam keadaan tersebut, kita dah tahu dah rakan kita ke ahli keluarga kita ke nak bunuh diri. Pertama sekali adalah beritahu kepada pihak berkuasa. Ketepikan soal malu, ketepikan soal orang kata membawa orang kata satu benda yang negatif ke dalam rumah ke dan sebagainya. Ketepikan semua itu. Yang pertama, misi pertama adalah untuk menyelamatkan nyawa. Hubungi pihak berkuasa, pihak polis, bomba, ambulans dan sebagainya lah. Ini dalam kes yang saya nak bagi tahu, dia dah start duduk kat atas bangunan Start mula untuk dia dah start kaki. you dah nampak dia ambil pisau dan sebagainya. Ini dalam kes macam tu lah. Tapi kalau kes yang sebelum tu lagi, dan contohnya dia dah start toreh tangan dan sebagainya kan, still hubungilah pihak hospital dan sebagainya, dapatkan bantuan, pergi dan bawa lah individu tersebut berjumpa dengan pakar psikiatris ke untuk mengambil ubat. Kita tak tahu apa isu yang sebenarnya. Dapatkan diagnosis yang sepatutnya dahulu. Itu yang pertama. Jangan jadi hero tau. Ini bukan cerita Tamil Ini bukan cerita Tamil, ini bukan cerita Hindustan yang awak boleh jadi hero. Bukan drama pukul 7 awak peluk dia je dah okey dah. No. Selain peluk tengok dah habis peluk, tengok ada pisau kat sini. Tiba-tiba kan. Ini bukannya nak jadi hero. Jadi jadilah orang yang lebih rasional. Cara nak bantu ni ada pelbagai. Okey, pelbagai cara nak bantu. Memahami individu tersebut juga adalah salah satu cara untuk membantu dia. Okey, dan memahami tersebut mengambil masa yang panjang. Bukan nak kata you kenal dia dah 20 tahun, you dah faham dia. Tak boleh. Dalam fikiran manusia ni dia sangat-sangat dia gear dia banyak. Dia mungkin you kenal satu gear je, satu gear yang lain you tak kenal. Jadi ada pelbagai. You kena faham dia. Dengan cara nak bantu dia, hubungi pihak berkuasa. Sebab mereka ada tools yang boleh bantu dia. Mungkin kalau nak terjun bangunan, bomba dah boleh dah kat bawah. Ada bantal, ada itulah dia punya Hilam angin tu, hilam angin dan sebagainya. Dia orang ada benda tu. You ada ke tak ada kan? Jangan buat-buat ada. Okey, jangan buat pandai lah. Jadi hero lah. Yes. Yang lain ke kalau nak komen ke cara nak bantu? Alright, second soalan. Mungkin kita boleh sama-sama jawab lah. Boleh. Okey. Ni daripada saya DB tuan-tuan dan puan, daripada saya DB yang mana yang bertanya ni mungkin boleh tengok lah.
ada tak tanda-tanda yang boleh dilihat jika orang tu nak bunuh diri? Maksudnya ada tak simptom-simptom yang boleh kita kenal kalau orang tu nak bunuh diri? So simptom-simptom ni dari segi macam mana yang kita, yang mungkin kita boleh tahu dan kita orang tu nak bunuh diri lah, orang tu macam rasa macam pelik je macam tu. Mungkin kita boleh tengok dari segi yang pertama, dari perception kita sendiri kan. Kita boleh tengok masyarakat kita yang mungkin somebody tu ada masalah kemurungan kan, kemurungan yang tak boleh nak dikawal, stres dia, dan mungkin konflik keluarga, konflik keluarga daripada kedalaman keluarga kita sendiri. So kita tak tahu apa punca dia, dan mungkin simptom-simptom tersebut dah menyebabkan mereka ambil jalan mudah macam saya katakan tadi. Yang biasanya kita tengok isu-isu yang kita nampak mungkin daripada segi katanya putus cinta. Itu benda yang paling mudah, kehilangan seseorang. Kehilangan seseorang tu menyebabkan mereka rasa macam hidup dah tak berguna. Itu salah satu kita mungkin kadang-kadang banyak remaja-remaja sekarang saya ambil isu sikit remaja-remaja sekarang, mak bapak pun tak tahu, tiba-tiba anak tiba-tiba nak bunuh diri. Kan? Kita tak nampak pun benda tu. Kadang tanda-tanda tu pun tak menampakkan yang dia nak bunuh diri. Dia dah depress pada diri dia sendiri, and then dia nak menunjukkan tekanan tersebut dah tak tahu kepada siapa. Dengan jalan mudah dia akan menunjukkan jalan yang senang lah dia nak cari. Mungkin dari segi satu aspek kita agak sukar sikit nak tengok apa tanda-tanda dia. Tanda-tanda dia tapi ada satu lagi aspek, mungkin dia menunjukkan satu karakter yang berbeza daripada sebelum-sebelumnya lah. Contohlah sebelum dia nak berfikir ke arah bunuh diri ataupun dia nak bunuh diri ke apa, melakukan perbuatan bunuh diri ni, sebelum tu dia dah tulis surat, and then dah bagi tahu berwasiat ke, surat ke, dah bagi tahu orang sekeliling, ataupun dia melalui media sosial dia dah buat dia dah post hint yang mana dia nak bunuh diri, up status. Okay, contoh macam kes ini bukan kes bunuh diri lah, tapi ni kes bunuh lah, which is dia dah macam kes kat Johor dulu kan, dia dah up satu status yang mana status tu sebenarnya dia dah berniat untuk membunuh ahli keluarganya, isteri dia. Maksudnya dia dah menunjukkan satu dah menunjukkan satu tanda yang mana pelik, kelakuan dia agak pelik seperti sebelum ini. So once kita dah nampak ahli-ahli keluarga kita ni yang terdekat kita ataupun rakan-rakan kita nampak dia dah macam pelik sikit, please untuk kita cuba dekati dia, and then try untuk bantu dia. Kalau anda kata dia ada masalah, dia perlu dibantu, dia perlukan bahu kita untuk dia perlukan telinga kita untuk kita mendengar perkongsian dia, why not kita membantu dia dari segi mungkin tingkah laku dia berbeza betul. Sebenarnya bila kita dah banyak kuarantin di rumah lah, selain cerita bila PKP yang kita tak boleh keluar dan sebagainya, individu di dalam rumah tersebut perlu memainkan peranan mereka masing-masing. Okay, macam contohnya kalau let's say you duduk dengan anak, you jadi ibu bapa kan, you kena monitor at the same time, bukan sahaja benda-benda yang nyata. Macam contoh sekolah, PDPR dan sebagainya, bukan itu saja. Tapi sebenarnya you kena mainkan peranan apabila you lihat gejala-gejala yang asing ataupun yang lain yang dilaksanakan oleh anak-anak masing-masing. Contohnya macam dulu let's say dia aktif dan sebagainya, tapi sebabkan oleh PKP ni mungkin juga dia kekurangan social skill ataupun social interaction dan sebagainya, dia jadi lebih pendiam. Jadi at the same time you kena assess the situation juga. Jangan kata bila dia jadi pendiam tu you terus label dia depression. It's not fine to do that. Sebab satu, you need to have a professional opinion lah untuk nak mengetahui anak you ada depression ataupun tidak. At the same time, gejala-gejala yang macam Cik Rahman bagi tahu tadi betul. Okay, macam contohnya dia dah start kalau let's say yang prominent lah, isu-isu yang prominent, dia dah start tulis wasiat. Okay, dia dah start kalau abang mati nanti, contoh ayat-ayat macam tu kalau abang mati nanti, ataupun kalau ayang mati nanti, ataupun nanti kalau I dah tak ada, siapa nak jaga you. Pernyataan-pernyataan yang outside from the box tidak pernah diungkapkan. Itu adalah salah satu benda yang kita perlu ambil sebagai red flag lah. Sebenarnya yang kita boleh tengok untuk menjawab soalan yang daripada CIDB tadilah. Macam mana kita nak tengok gejala-gejala tu, kita tengok pada benda, tingkah laku, pernyataan, emosi yang di luar daripada apa yang norma dia biasa laksanakan.
Yang mana kita rasa pelik lah dia ni. Something like that. Okay, yang pertama jangan terus label dia nak bunuh diri. Yang kedua, you kena dapat dulu dengan dia, tanya kenapa dia cakap macam tu. Fahami dia dulu. Faham dia dulu. Sebab sometimes kekecewaan is not the only reason why orang nak bunuh diri. Sometimes dia just saja nak melawak dengan isteri dia ke, kan, ataupun nak test dengan isteri dia, sayang dia lagi ke tak kan. Lepas tu lukulah kepala dia lepas tu. Kan. Alright. Okay, Soalan next. seterusnya, kita tarik Okey, apa yang perlu dilakukan? Ini daripada JKR. Apa yang perlu dilakukan jika ada individu ingin bunuh diri dan kebetulan saya ada dengan beliau? JKR. Ini lebih kurang sama macam tadi kot. Lebih kurang sama macam tadi. Tapi tak apalah, saya jawab sekali lagi. Jangan jadi hero, call pihak berkuasa. Polis, bomber ataupun ambulans. Lagi bagus call 999, bagi tahu ada orang bunuh diri, bagi tahu terus lokasi. Macam contohlah kita, kalau kita ambil contoh macam ada satu insiden yang kita, bukan satu insiden lah, satu lokasi yang favourite orang Malaysia nak bunuh diri. Iconic location, senang cerita lah, di Jambatan Pulau Pinang. Jambatan Pulau Pinang tu senang cerita bukan hanya menghubungkan Pulau Pinang dengan seberang, tapi dia adalah satu tempat di mana ramai yang mengambil keputusan untuk bunuh diri kat situ. Tapi kerajaan pun saya yakin apabila statistik dah semakin meningkat, kerajaan, Kementerian Kerja Raya, LLM dan sebagainya ambil inisiatif, adalah countermeasure yang boleh dilaksanakan dan sebagainya untuk membendung. Tapi orang akan tetap ambil Jambatan Pulau Pinang. Sebenarnya Macam mana pun bendung orang kreatif kan. Yes. Orang kreatif. Sebab apa? Apabila adanya, kenapa orang kata kenapa orang nak bunuh diri kat Jambatan Pulau Pinang banyak sangat. Macam saya katakanlah, some people want to make a statement. Sebab tu bila kita bunuh diri, macam contoh pengebom berani mati, kita ambil situasi luar negara lah. Alhamdulillah kita kat Malaysia tak ada benda tu. Sebab pengebom berani mati ni, dia bukan bom diri dia saja. Dia nak ada satu, kita panggil sebagai collateral damage. Satu kerosakan yang menyeluruh. Paling tidak dia meletup dalam badan dia, meletup badan dia, dia akan robohkan bangunan. Dalam bangunan ada orang, dia tak kisah pun bersama mati tu. Janji dia nak bagi tahu pengebom berani mati. Teroris lah. Kita ambil macam tu. Dia nak buat statement. Tapi macam dalam kes orang yang ambil Jabatan Pulau Pinang ni, Jabatan Pulau Pinang adalah satu ikon Pulau Pinang. Jadi kalau let's say dia ambil keputusan untuk bunuh diri di situ, dia akan membuat satu statement. Mungkin kepada keluarga dia, mungkin kepada rakan handai dia, supaya dia tak mati dalam keadaan yang tidak diingati. Kalau let's say lah, mungkin kalau dia bunuh diri di Jabatan Pulau Pinang, ini impact kepada keluarga impact kepada keluarga dia. Contohlah, kalau let's say keluarga dia berada di pulau, di pulau lah, di Pulau Pinang sendiri. Jadi kalau dia ambil keputusan untuk terjun daripada Jabatan Pulau Pinang, dia marah dengan keluarga dia contohnya, dia marah, dia kecewa ke, dia terjun, dia mati. You boleh bayang tak macam mana keluarga dia hari-hari nak lalu jambatan tu, knowing that anak dia tahu bapak dia terjun Jabatan Pulau Pinang tadi. Dia kata bayang-bayang kan. Yes, trauma. Sebab nak tak nak you kena lalu. Apa yang sekarang ni pun ada jambatan kedua kan, tapi rasionalnya larat nak pergi Batu Mau, nak pergi jauh kan. Jadi dia akan lalu kat situ. Itu trauma di situ. Anak pula belajar kat sekolah, jambatan Pulau Pinang famous tentang apa? Jambatan. Eloklah, trauma budak tu tak habis lagi. Lebih kurang. Okay, so jangan jadi hero. Soalannya peranan kita adalah untuk membantu untuk bantu pihak berkuasa lah. Biar pihak berkuasa jalankan tugasan dia. Ya. Okey. Seterusnya soalan. Apa-apa saya? Saya tarik kan? Okey. Saya bacakan. Okey, soalan ni daripada Kementerian Kerja Raya, warga kerja kita. Sekiranya individu itu membunuh diri, ada ketindakan itu dianggap sebagai tindakan kurang sioman, katanya. Adakah tindakan itu dianggap sebagai tindakan kurang sioman? Sioman ni okey. Untuk apa persoalan daripada warga KKR tadi, kita kena faham apa maksud sioman. Sioman ni adalah satu corak pemikiran yang tidak seperti biasa ataupun abnormal. Senang cerita, common kita panggil tidak waras lah. Which is, adakah orang bunuh diri ni adalah apa tadi? Adakah berfikir tak sioman? ya, adakah tindakan dikategorikan itu dikategorikan sebagai kurang sioman? Ya. Once, yalah, seperti orang normal tadi kita kan, adakah kita
yang siuman ni ada terfikir nak bunuh diri. Okey? Tidak. Sebenarnya untuk orang yang nak bunuh diri ni ataupun orang yang ke arah bunuh diri ni, dia bermula dengan fikiran yang tidak rasional. Yang tidak rasional maksudnya dia tidak dapat fikirkan apa pro apa cons. Okey? Once dia fikirkan nak bunuh diri, dia anggap semua benda tu adalah seperti aku nak mati dan aku tak nak hidup dah, aku tak nak fikir apa-apa dah. Which is dalam fikiran orang-orang normal yang rasional, dia macam kita perlu fikir satu perkara yang apa yang perlu kita buat, cara pro and con. Kita ada perancangan, planning kita, macam mana kita nak buat, apa yang kita nak buat. Okey, tapi bila once dia ke arah bunuh diri, dia akan melibatkan pemikiran yang apa yang akan jadilah. Aku tak kisah, janji aku dah lepas segala-galanya. Macam Cik Afif kata tadi kan, memang dia betul dah lepas, dia je lah dah lepas, tapi orang lain tak akan lepas. Betul? Sebab tu tindakan untuk menjawab lah, betul cakap Cik Rahman tadi. Saya ambil keyword satu je, bukan kurang siuman ataupun tidak siuman. Tidak siuman ni kita tahu dia dah memang out lah. Cognitive faculty dia dah tak berfungsi dengan baik. Dia tak boleh nak separate from reality and fantasy. Tapi apabila kita cakap tentang bunuh diri, kebanyakan daripada kes mereka adalah mereka tidak dapat berfikir secara rasional lagi, dan emosi mereka tidak boleh diproses dengan baik. Sebab tu kalau kita tengoklah dalam situasi orang nak bunuh diri, ada negotiator, biasanya bomber ataupun polis lah, mereka akan start untuk nak appeal kepada emosi individu tersebut, kesian kepada isteri, kesian kepada anak dan sebagainya. Most cases memang diorang tak boleh nak relate pun, sebab diorang tak boleh nak nampak link yang isteri ataupun anak mereka boleh membantu keadaan mereka. Macam contoh kalau let's say dia depressed sebabkan oleh kedai tak berapa nak laku ke, kedai terpaksa tutup ke dan sebagainya, dia tak nampak faktor anak dia boleh membantu. Sebab tu kata sometimes for a person yang untuk berfikir bunuh diri ni, kebanyakan daripada mereka memang tidak rasional. Tapi kita tak boleh salahkan orang, sebab mereka dalam tekanan yang sangat hebat, tekanan yang sangat tinggi. Jadi sebenarnya kita tak boleh nak label mereka ni sebagai tidak siuman lah sebenarnya. They are in a bad situation, in a bad time. Itu saja. Maksud tidak siuman ni adalah berkaitan dengan dia tak dapat berfikir secara luas pada masa tak itu. berfikir secara rasional. Tapi tak semestinya kita kata dia ni tak siuman daripada dulu sampai sekarang, tidak. Maksudnya masa situasi tu dia tak dapat fikir, corak pemikiran dia memang tak siuman. Tak siuman ni macam Cik Afif kata lah, tak siuman, kita nampak dia pergi jalan mana-mana, dia ambil pasir dia makan. Dia tak kita tahu lah. Dia tak tahu langsung apa kebaikan, apa keburukan. Janji matlamat dia satu, itu je. Dia tahu, dia nampak je pasir ni tersedap, dia ambil, dia makan. Dia makan kenyang, sedap. Tu memang tak waras lah, tidak siuman. Tapi orang ni dia masih lagi boleh tahu jambatan tu adalah apa. Dia boleh tahu tali ni boleh ambil nyawa dia. Dia boleh menangis lagi sebelum dia pergi ke dan sebagainya. Itu dia masih lagi ni. Cuma dia tidak rasional je. Itulah perbezaannya di antara orang yang siuman dengan orang yang tidak siuman untuk mengambil tindakan membunuh diri. Don't stigmatize. Jangan menstigmakan isu ni. Sebab itu salah satu langkah yang kita boleh bantulah warga, yang kita boleh bantu kita punya ahli keluarga, rakan tentang isu bunuh diri ni. Sebab mereka ingin didengari, mereka ingin difahami, mereka just ingin orang di sekeliling untuk faham sahaja. Kalau kita tak boleh bantu dari segi apa kepada isu yang dihadapi mereka, at least jadilah seorang pendengar yang baik ataupun jadilah seorang yang rasional. Bantu mereka dengan merefer kepada orang yang lebih pakar. Jangan buat pandai-pandai lah. Ingat dalam kes bunuh diri, jangan sensasikan isu ni. Kita dengar statistik bukan kita bangga kita bangga, kita tahu aku ada kawan aku last week nak bunuh diri, kita pula bercerita pasal dia. Sepatutnya kita dah boleh rancang apa kita boleh bantu dia. Jadi sebenarnya jangan sensasikan isu ni, tak membantu siapa-siapa pun. Okey, jadi saya rasa dah tiba masa untuk kita tamatkan sesi kita Bimbang Talk kali ini. Nak cerita tentang bunuh diri memang panjang. Panjang Sangat. Banyak topik yang kita perlu sentuh apa semua, tapi cukuplah untuk kali hari ini. Tak apa. Kami pun tengoklah sekiranya ada keperluan ataupun untuk berkongsi lagi dengan lebih lanjut, kita akan mungkin buatlah program-program yang berpatutan kepada warga kecil kita. At the same time, untuk kali ini sama-samalah kita berdoa
agar pandemik ni sentiasa pergi jauh daripada kita. Okey, dan sekiranya ada warga-warga kerja yang terkesan semasa pandemik ini, jangan risau tuan-tuan puan, kami di cawangan pengurusan psikologi akan sentiasa beroperasi seperti biasa untuk membantu tuan-tuan puan untuk menghadapi bersama-sama keadaan yang sukar kali ini. Ya, betul. Jadi reach out to us. Okey, hubungi kami. Alright, seperti biasa, tak ada masalah melalui telefon ataupun melalui email. Alright, jadi kami sentiasa akan membantu tuan-tuan puan. Jadi akhir kata daripada kami, terima kasih banyak-banyak kerana sudi mendengar dan juga orang kata menyertai Binbag Talk siri kelima dengan topik yang dibawa Pagi yang Gelap. Jadi sekian saja daripada kami, warga cawangan pengurusan psikologi. Assalamualaikum dan selamat Jumpa sejahtera. Jumpa lagi next week kita. Bye.